Ni. Mana Hanim kita? Itu daripada email. Mak ada download. Mana? Tutup ni. Hanim? Hanim, unmute kan Hanim? Okey, tak ada. Lain, cikgu. Hanya lain. Hanim mana Hanim? Next. Okey. Okey, Hanim tak ada ya? Okey, saya tanya tadi saya nampak. Okeylah, Ida lah. Ida, apa yang Ida faham tentang income protection? Saya Kak. Okey. Income protection ni adalah Ida, dalam satu ayat saja ya? ya. Melindungi pendapatan. Melindungi pendapatan. Okey, itu satu ayat. Okey, kalau saya tanya yang lain pula sekejap ya, saya nak tahu kebanyakan Betul. orang apa yang dia faham dengan income protection ni. Okey, Izwan daripada Wardah. Izwan daripada Wardah ada ke? Izwan. Izwan daripada Wardah ada ke? Dia jawab lebih cepat. Tak ada Jadi subjek. Izwan 1, Izwan 2, Izwan 3 tak ada ya? Ada dalam chat ada. Ada dalam chat. Okey, Izwan, apa yang Izwan faham tentang income protection? Dia dengar. Okey, jawab dalam chat. Siapa boleh unmute? Cikgu tanya tu. Dia ada jawab ke, Din? Aku tak Dia ada dengar tapi dia tak jawab. Okey, tak apa. Kita try lain pula. IGG Suzana. Suzana, yes. Okey, Suzana. So apa yang Suzana faham dengan income protection? Saya Apa yang Suzana faham dengan income protection? income protection. Dia ejen baru cikgu. Oh, ejen baru. Tak faham lah tu. Okey, tak apa. So rata-rata kebanyakan yang saya tanya semua kecuali Ida je lah yang bagi jawapan ya. So Ida cakap melindungi pendapatan. Okey, bila kita ni sebagai ejen, kita kena faham ya, satu prospek yang kita jumpa ni dah beratus-ratus ejen jumpa dengan dia dan cakap pasal income protection. Kita elakkan gunakan perkataan yang sama juga bila kita berjumpa dengan ejen. So dekat sini saya akan letakkan sedikit power phrase yang saya rasa mungkin boleh boleh mengakibatkan prospek kita mula berfikir. Sebenarnya power phrase ni daripada bahasa Inggeris. Saya try nak translate ke bahasa Malaysia sebaik mungkin yang boleh. So mungkin dia bunyi macam pelik sikit lah. Okay, boleh tak saya nak role play sekejap dengan Yana, IGG Yana. Yana boleh on kan mic? Ya saya. Okay Yana, contoh ni Yana adalah prospek saya ejen ya. Okey. Okay. Assuming Yana ni yang menyara keluarga. Okey. Okay. Yana dah kerja berapa lama? Saya baru kerja dalam ni yang real punya kan nak berlakon je sebab saya tak kerja. Ikut sukalah. Ada anak ke? Bujang ke ada anak? Ada anak 2. Ada anak. Okey, tak apa. Real lah. Berlakon real. Okey, dah berapa lama bekerja? Saya tak kerja. Oh, tak kerja? Ya. Okey, suamilah yang mencari nafkah? Ya betul suami kawan. Oh, okey. Berapa banyak daripada gaji suami tu yang Yana dan sekeluarga memang perlukan setiap bulan? Macam mana jumlah gaji kan macam mana? Berapa banyak daripada gaji suami tu yang memang kena ada setiap bulan? Contohlah ya, saya bagi contoh. Setiap bulan, termasuk dengan belanja masuklah semua. Memang kalau tak ada tu tak boleh.
Kalau yang wajib tu dekat 2K juga campur dengan sewa banyak duit kereta semua kan. 2K lah. Yana orang utara ya? Ya saya Penang. Okey, macam ni. Saya tak pandai nak cakap utara. Kalau orang lain boleh lah. Saya tak pandai nak imitate ni. Saya just be myself lah ya. Yana, katakanlah kalau tak ada 2,000 ni jam tak? Jam. Jam. Tak boleh nak buat apa. Sikit punya jam ke banyak-banyak punya jam? Banyak punya jam. Banyak punya jam. Okey. Kalau apa ni, kalau saya tanya Yana kan, Yana perasan tak suami Yana ni bekerja untuk 2 family? Ya betul. Dengan family betul lah. Macam mana? Tak Yana perasan faham. ke tak? Perasan tak yang suami bekerja untuk 2 family? Ya perasan. Family apa tu? Dia sekali family mentua ke macam mana? Tu maknanya Yana tak okey, sebenarnya yang saya maksudkan ialah suami tu bekerja untuk family yang dia tinggal sekarang dan family yang dia akan tinggalkan nanti. Okey, faham. Yana faham ke apa yang keluarga yang akan ditinggalkan nanti? Macam faham sikit-sikit. Okey, kalau Yana faham, okey, suami dah buat tak apa-apa persediaan untuk family sekarang ni? Memanglah dia pergi bekerja kan? Family yang akan ditinggalkan kemudian tu dia dah buat tak apa-apa persediaan? Ya. Yang dalam askar punya tu je lah. Okey, maksud dia macam ni. Ya. Family yang dia tinggal sekarang ni ialah Yana dan anak-anak, betul? Ya betul. Okay. Pada satu masa nanti selalunya sekiranya lah suami Yana tu terlupa bernafas, dia akan tinggalkan Yana dan anak-anak, betul? Ya betul. Itulah family yang akan ditinggalkan. Yalah dia macam adalah dalam tentera kan dia punya ada untuk potongan macam mana saya nak cerita. Okey, sebenarnya yang saya nak cakap itulah, saya nak share power phrase kita dengan orang. Kita tak sebab selalunya ejen ni dia akan bercakap dengan orang, okey kalau cik mati, cik akan tinggalkan, betul tak kan? Itu biasa sangat. So kita gunakan power phrase ni. Setiap ayah akan menyara untuk 2 keluarga. Keluarga yang dia tinggal sekarang dan keluarga yang dia akan tinggalkan nanti. Okey, semua orang nampak ke ni? Slide ni? Nampak tak? Nampak cikgu? Sekejap ya. Saya buat okey. Nampak. Okey ni ini power phrase yang saya nak share. So katalah kalau ada orang gunakan power phrase ni, katalah macam Izwan Kaha. Wan Jerong betul ke? Ya. Okey, kalaulah ada orang datang cakap dengan gunakan phrase ni kan pada Wan kan. Setiap ayah akan menyara untuk 2 keluarga. Keluarga yang dia tinggal sekarang dan keluarga yang dia tinggalkan nanti. Agak-agaknya dia jam tak sekejap nak faham? Jam kak? Jam kan? Kalau dia jam, rasanya dia tinggalkan kita terus ke ataupun mesti dia tanya, sebenarnya cik nak cakap apa? Cik tak faham, betul tak? Betul. Dia masih berfikir kan? Dia punya first impression kak dia macam ada isteri. Ada mistake kan? Dia ni nak cakap pasal apa ni? Okay, so you all boleh start gunakan power phrase ni ya. Bila jumpa klien ataupun jumpa katalah you all jumpa stranger. Kan sekarang ni PKP kita nak jumpa stranger ialah di kedai makan, betul? Bila kita beratur beli makanan. Kan ramai orang pun beratur. Semua orang tengok phone kan? Kita bolehlah try gunakan power phrase ni kepada stranger. Kita nak tengok apa reaksi dia. Okey, katalah kita dah cakap macam ni, lepas tu dia pun jam. Dia tengok muka kita kan. Lepas tu dia cakap, apa maksud encik? So kalau Wan nak jawab apa Wan? Masa ni senario dia ialah kita tengah beli makanan time PKP. Tunggu makanan kena bungkus. Jam juga, saya pun jam nak cakap apa. Okey, katalah kalau prospek, kita dah cakap macam ni, prospek tanya kita, maksud cik apa lah dengan dia muka dia blur, macam tak faham lah apa benda kita maksudkan ni. Okay, kata sebenarnya saya pun tengah rushing dan time PKP ni kita tak elok nak cakap dekat-dekat, kena 1 meter distance, bagi dia cut. Jangan cerita masa tu, okay?
Boleh? Boleh Kak, boleh. Okay. So tu power phrase nombor 1. Noma, Ya. Noma boleh turunkan sikit kamera tu tak? Kamera turunkan. Okay dah. Nampak tudung dengan okey. Okay. So power phrase yang kedua. Katalah kan kalau kita WhatsApp dengan orang. Contoh dia kata dia tanya, orang tanya kan income protection ni apa dekat WhatsApp. Kita boleh bagi power phrase yang kedua ni ya. Cik macam ni. Tunggakkan ada. Kenapa dia gerak? Okey, tunggakkan bil yang masih perlu dibayar selepas encik berhenti bernafas adalah tunggakkan bil encik. Seseorang harus membayar semua tunggakan ini. Adakah encik fikir isteri dan anak boleh jelaskan tunggakan ni lebih baik atau lebih cepat dari encik? Ini faham ke? Faham tak kata apa yang dia try nak cakap? Faham. Makan dulu. Apa ya? Faham. Apa? Kenapa mesej suka gerak? Okey, tunggakkan bil yang masih selepas encik berhenti bernafas adalah tunggakan encik. Bila encik dah berhenti bernafas, seseorang mesti membayar semua tunggakan ini. Adakah encik fikir isteri dan anak-anak boleh jelaskan tunggakan ini lebih baik atau lebih cepat daripada encik? Kalau orang dengar soalan ni, dia pun akan jam. Betul tak? Mun, betul tak Mun? Betul. Saya tak nampak orang semua tak on kamera, so saya tak tahu siapa yang on ni. Okey. Tolong mute siapa yang Minta tolong. Okey, so next power phrase yang saya nak share. Sekiranya income, okey, contoh ya saya tanya yang lelaki lah, Alif, I will ask you in Malay lah ya. Nasib lah ya Alif. Saya akan cuba saya akan cuba ya. Katalah kalau you tak ada income untuk beberapa ketika, susah tak? Ya. Memang susah. Jam tak? Saya rasa susah lah. Jam ke tak you? Oi, melayang kepala aku. Okey. So bayanglah ya sekiranya income tu tak masuk langsung untuk anak dan isteri encik. Ya. Lagi susah ke lagi senang? Sebenarnya memang susah lah. So ini adalah 3 power phrase yang saya share untuk income protection. So kita janganlah cakap cik kalau cik mati income stop. So instead of kita cakap straightforward macam tu, kita gunakan power phrase. Alright. Okay, supaya tak adalah nanti orang cakap ejen ni kalau jumpa lain tak ada cakap. Sebenarnya kita cakap benda yang sama je, cuma kita rephrase saja. Okay? Okay, Chun. Okay, saya nak share satu presentation. Okay, ini dia akaun besar, akaun kecil. Sebenarnya kalau best kalau saya boleh tulis kat whiteboard. Saya tak suka betul lah buat dekat slide ni kan, dah lah saya tak nampak orang. Saya punya passion ialah kalau saya dapat marker dengan whiteboard, saya akan bagi all out. Tapi inilah the best yang saya boleh buat. Okay, satu cara A, satu cara B. Okay. Yang sebelah kiri yang macam tangga tu ialah akaun kecil. Okay, akaun besar ialah di takaful. Tapi kita jangan cerita dulu. Kita nak terangkan konsep dahulu. Okay, so cik, saya nak tunjukkan cik perbezaan antara buat akaun kecil saja dengan lagi satu buat akaun kecil dan akaun besar. Simpan dan menyimpan dan ada akaun besar dan lagi satu simpan tak ada akaun besar. Okey, katalah cik buat simpanan, tiba-tiba tengah-tengah tu rest in peace. Kita boleh lukis je lah gambar tu, RIP. Dia faham lah tu kan? Agak-agaknya katalah cik menyimpan setahun dalam 1,200. Tu tangga tu berapa tangga tu? 1, 2, 3, 4 tangga kan? 4 tangga, 4 tahun. So agak-agaknya berapa simpanan yang cik ada? 1,000 kali dengan 4, 4,800. Okay, tapi sebenarnya objektif cik masa mula menyimpan tu ialah sebenarnya masa kemudian, masa cik bersara, cik nak dengan harapan menyimpan sebanyak 100,000 cakap dengan dia. Tapi jika ini terjadi, berapa simpanan yang cik dapat? 4,800. Tercapai tak hasrat cik untuk dapat 100,000? Tidak. Tak. Okey. Saya bandingkan pula dengan cara B. Cara B, kita lukis lagi satu. Kita buka agak anak tangga, sama juga. Kita ada satu akaun besar. Kita buka akaun besar dulu.
kemudian kita mula menyimpan. Kalau berlaku kematian sama juga pada masa yang sama, cik dapat simpanan dan cik dapat juga akaun besar. Lepas tu kita tanya Mr. Prospect. Mr. Prospect nak pilih cara mana? Mr. Prospect nak pilih cara mana? Cara B. Cara B, okey. Kalau dia dah cakap cara B, boleh minta kopi IC. Kita terus close. Boleh? Simple ke tak presentation ni? Simple. Okey, boleh tak kita buat ni time PKP ni dekat Zoom? Boleh. Kita buat kamera kita kat atas, kita lukis atas kertas. Boleh sebenarnya? Boleh. Okey, saya nak test, saya jadi prospek. Orang yang saya pilih ni akan kena jadi ejen. Pakai konsep ni. Kejap ya. Saya nak pilih orang lah. Den, Den tolong pilihkan seorang. Lelaki ya Den? Lelaki. Cikgu nak pilih siapa cikgu? Siapa-siapa lah Den pilih. Okey, sekejap saya cek. Lelaki. Okey, Nur Faiz, DMJ. Ada tak? Kalkulator. DMJ Ilham. DMJ Ilham ada ke? Jadi berapa orang? Okey, Zamir. Zamir ni? Siapa? Ustaz Zamir kita. Ustaz Zamir. Zamir ada Zamir? Ada. Okey Zamir, akak jadi prospek. Akak jadi prospek, Zamir jadi ejen. Boleh tak buat cara A, cara B ni? Konon ni kita ada kertas saya. Zamir lukislah apa. Akak nak dengar skrip Zamir. Sekejap. Saya jam sekejap. Okey boleh. Sekejap. Okey, boleh. Okey Zamir. Contoh kita duduk kat meja ni lah ya. Okey. Okey Zamir, hari tu yang cakap pasal apa tu, menyara keluarga sekarang dengan keluarga yang akan tinggal tu, akak rasa macam minat lah nak ambil untuk husband, tapi akak tak faham. Boleh tak Zamir terang sikit? Okey Kak, pertama saya akan ceritakan akak dua situasi. Okey. Situasi yang pertama, akak menyimpan setiap bulan dalam akaun bank akak. Okey. Dalam satu akaun, tetapi bila berlaku kematian, akak akan dapat berapa yang akak bayar setiap bulan tu, yang akak simpan setiap bulan tu. Okey, itu yang pertama. Okey. Lagi satu ialah akak buka satu akaun yang jumlah akaun tu ialah jumlah saya dah pening dah. Jumlah akaun tu ialah jumlah dah ada dah amount yang akak nak sekiranya meninggal dunia, breadwinner ni meninggal dunia. Okey. Waris akak akan dapat amount yang besar yang akak nak ni. Mana satu akak nak? Mana satu akak rasa best? Kalau akak ni mata duitan, kalau boleh akak nak duit banyak je. Mana-mana yang banyak tu akak nak lah. Tapi sebenarnya akak tak faham. Tak faham saya explain tadi tak berapa faham sikit lah. Sebab saya pun tak faham tadi. Sekejap saya cuba lagi sekali Okey, boleh? Cara yang pertama ialah akak menyimpan bulan-bulan. Okey. Kemudian sekiranya saya bagi contoh na'udzubillah akak meninggal dunia. Akak akan dapat amount yang akak simpan setiap bulan tu. Okey, katalah akak menyimpan RM100, baru 10 bulan akak ada RM1,000. Macam tu lah ya? Itu akak akan dapat. Okey, kalau dengan cara kedua pula, akak buka satu akaun yang mana akaun tu nilai dia dah ada dah
jumlah 100,000 contoh. Okey. Kalau meninggal dunia, waris akak akan dapat 100,000 tu walaupun esok akak meninggal dunia. Oh, maknanya untung lagi lah cara yang kemudian tu ya? Cara yang kedua tu. Oh, Jadi bagus aku juga. rasa Menarik tu. Okey, sign kat sini. Okay, good try Zamir. Okay, siapa lagi nak try? Ada orang lagi nak try? Terima kasih. Belajar. Okay, terima kasih Zamir. Salah tak apa, belajar je. Belajar. Masa ni nak buat silap. Masa ni nak buat silap tak apa. Daripada lain tak boleh buat silap. Kita sama-sama belajar ni. Okay, cuma Zamir yang macam cara B tu, kita cakap macam ni. Okay, cara B ni ialah saya ajak akak untuk buka akaun besar dulu. Kita cakap dengan dia, kita buka akaun besar dulu, kemudian akak start lah menyimpan. Sekiranya dalam sepanjang perjalanan ni, akak terlupa bernafas, akak akan dapat jumlah simpanan tu termasuk juga duit dalam akaun besar. Kita kena cakap macam tu ya Zamir ya, buka akaun besar. Dia punya topik ialah akaun besar. Okay, dapat. Okay Zamir ya, tadi tu dah okey dah, cuma kena tambah yang perkataan akaun besar supaya nampak dia lebih menarik ya. Okay, baik. Okay, ada siapa lagi nak try tak? Kak Norma saya nak try. Okay, boleh Ida. Konon kita dekat meja lah ya. Okay, Ida, itu kan Ida cakap pasal apa ni, nak jaga dua family yang saya tinggal sekarang dengan family yang saya akan tinggalkan. Ya, akak sampai tak boleh tidur 2 malam lah. Boleh tak Ida cerita sikit bagi akak faham? Okay Kak Norma. Maknanya simple je macam ni Kak Norma. Boleh saya tanya Kak Norma? Boleh, tanyalah. Biasanya Kak Norma simpan duit kat mana Kak? Maybank. Sebab kan Maybank kan banyak cawangan. Betul, bagus tindakan akak tu. Okay, sekarang ni Kak, tindakan akak yang sekarang tu memang dah bagus. Saya setuju sangat. Biasanya memang kita simpan duit dalam bank. Tapi kan Kak, saya nak ajak akak menyimpan dalam satu lagi akaun di mana akak akan mendapatkan satu wang besar ataupun kita panggil akaun. Akak rasa akak berminat nak tahu lebih lanjut ke? Akaun besar tu, nak lah. Semua duit banyak akak minat. Okey Kak, kita dah tahulah kan akak tak bekerja, yang bekerja suami seorang je. Betul. Okey, contoh, ini contoh lah Kak ya, saya minta maaf banyak-banyak, ini contoh je. Sekiranya semalam suami akak meninggal dunia, berapa yang akak nak dia tinggalkan untuk akak? Kalau boleh 1 juta. Okay, kalau boleh lah. Yelah, siapa je yang tak nak kan Kak ya? Tapi akak tak tahulah boleh ke tak. Sebab tu share dengan akak sekarang ni. Okay, boleh saya tanya Kak? Boleh. Alright. Akaun yang biasa kita gunakan, kita simpan duit dekat bank. Contohlah Kak ya, contoh. Akak simpan sebulan RM300. Okay. Kak ya, lepas tu akak cakap dengan suami, bang kita simpan bang tiap-tiap bulan RM300 ni. Kalau apa-apa berlaku kat abang senang, saya ada duit untuk uruskan yang selebihnya. Nak besarkan anak-anak lagi. Sistem lah. Tiap kali suami gaji RM300 tu akak simpan dalam bank. Contoh ya. Simpan 2 tahun kemudian. Contoh ya. Suami akak ditakdirkan, suami akak meninggal dunia. Berapa duit yang ada dalam simpanan tu Kak? 2 tahun eh? Ya, 2 tahun. 7,000 lebih. 7,200. Akak rasa 7,200 tu biasanya kalau ikutkan pendapatan suami, boleh tahan berapa bulan Kak ya? 5 bulan. 3 bulan je kot. Okay. Alright. 3 bulan tak sampailah 2 bulan. Kan. Ya, okey. So kat sini saya nak cerita dekat akak satu akaun besar. Dekat mana tadi akak kata 1 juta kan? Kita letak 1 juta tu kat depan Kak. Akak simpan macam biasa, tapi 1 juta tu dah ada Kak. Sama ada suami akak meninggal dunia ataupun sampai ke akhirnya, sama ada hari ini ataupun akan datang, akak dah ada. 1 juta tu akak dah standby dah Kak. Dah letak dah kat depan.
Okey, boleh? Boleh. Berapa banyak nak kena simpan? Kalau 1 juta tu mesti kena simpan banyak. Okey, tak apa. Kalau macam tu, akak bagi IC akak dulu. Saya kirakan untuk akak dapat 1 juta ni. Boleh tak? Okey, boleh? Okey. Okey, Ida punya presentation bagus. Cuma Ida kena kurangkan yang banyak yang jaga-jaga tu lah. Okay, betul. Baik. Sebab rasanya kalau lagi padat, lagi cepat close. Okey. Okey, ada siapa-siapa lagi nak try tak? Ini maksudnya sebab kita dah tak boleh jumpa prospek. Inilah tempat kita untuk test power. Okey, cikgu. Ya. Ada Nasrul nak try tu kata Izwan Kaha. Betul ke? Nasrul. Dia nak try ya? Wakil SP tu, wakil SP. Okey, boleh. Boleh. Kita belajar sama-sama. Nasrul ya. Mana Silakan. Nasrul? Nasrul dari Sungai Petani. Ada. Assalamualaikum. Salam. Okey, teruskan. Okey, Nasrul kat prospek ya? Ya. Nasrul, lagi tu kan, Nasrul cakap pasal bil tertunggak tu akak risaulah sebab utang husband akak ni memang banyak. Macam mana akak nak bayar? Akak tak kerja ni Nasrul. Boleh tak Nasrul cerita lebih lanjut? Akak tak faham, tapi akak nak. Okey, dia macam ni kak. Dalam kita punya plan takaful ni, dia ada satu plan yang dia panggil, kalau kau dengar selalunya orang cakap pasal income protection lah semua ni kan. So sebenarnya dia adalah satu tempat menyimpan, satu tabung. Kalau kita simpan contoh RM100 sebulan, dalam masa setahun kita baru ada dalam RM1,200. Okay. Tapi dalam income protection plan ni, dia ada sediakan macam hibah ataupun kita punya apa dia panggil apa, plan penggantian gaji ni lah. Okay. So contoh macam kata nilai RM100 ataupun RM150 sebenarnya bersamaan dengan 1 juta ataupun 500,000 bergantung kepada akak punya apa kelayakan lah. Okay. So ini adalah salah satu cara untuk dapat fast cash kalau terjadi apa-apa berbanding dengan kita menyimpan di tempat lain. Okay. So itu adalah konsep plan yang kita adalah. So faham tak? Akak tak faham. Akak okey je. Tapi akak tak faham. Okey. Akak tak faham. Tadi kata kalau akak simpan 100, lepas tu akak dapat 1 juta. Betul ke? Ya. Okey. Itu adalah kelebihan menyimpan di takaful sebenarnya yang banyak orang tak faham. Okey. So maknanya kalau siapa-siapa pun simpan 100 tu memang akan dapat 1 juta ke? Dia tak semesti 1 juta. Dia kita kena calculate balik based on akak punya background lah. Profile lah. Dia mungkin boleh jadi, ada orang boleh jadi 500,000, ada orang boleh jadi 1 juta. Okay, so, kita kena calculate balik. Macam mana kita nak tahu kita ni duduk dekat profile mana? Okay. Pertama sekali, bagi IC. Okay, saya akan calculate. Kemudian saya akan tengoklah dari segi kategori pekerjaan apa semua tu lah. So baru saya boleh tahu berapa sebenarnya akan layak. Okay. Nak dengar akak komen ke Nasrul? Boleh komen. Okey, macam ni, katalah bila kita jumpa prospek kan, kita just jangan cakap dulu pasal duit. Sebab kalau nampak akak punya slide ni, ialah kita ada tak nampak duit kat sini? Okey. Tak ada kan? Kita cuma ada simbol duit je, betul kan? Okey, kita sebab ini ialah kita panggil konsep presentation. Sebenarnya kita just nak throw idea. Okey, so kita nak create curiosity dia supaya dia nampak betul lah, logik lah aku patut buat cara B ni. Kemudian soalan kedua dia ialah macam mana saya nak cipta akaun besar ni. Tapi macam Nasrul punya presentation tu maksudnya dia dah lepas ni lah, dia dah second step.
Ya, sebab itu kan dah jumpa first ni kedua. Tak, jumpa first tu dekat ni, baru jumpa dekat kedai tengah bungkus makan. Kita tak Oh, sempat okey. paper lagi ni. Okay. So kita kena, sebab apa kita kena present konsep ni supaya sebenarnya, okay, Nasrul akan nak tanya ya, mana lagi dekat dengan otak? Hati ke, jantung ke, wallet? Mana lagi dekat dengan otak? Hati. Hati. So kita sebagai prospek kena sentuh apa dulu? Hati dia. Barulah kita dapat wallet dia. Ya. Okay, tadi presentation Nasrul tu, dia fact, dia fakta. Oh, okey. Okay, so dia kena lebih kepada menyentuh hati. Sampai dia rasa macam, kalau tak ambil ni dia rugi. Okey. Faham ke apa akan nak sampaikan? Faham. Okay, sebab tu kita kena guna konsep ni, sebab bila kita present konsep, kita ada peluang untuk bertanya soalan. Okey. So bila kita banyak bertanya soalan, buatkan dia terfikir, baru dia rasa betul lah budak ni cakap, dia cakap ni memang logik. Bila logik tu baru dia akan keluarkan wallet dia, keluarkan duit untuk commit. Okay? Okey, faham. So tak apa, nanti Nasrul cuba dulu, cuba lagi sekali konsep ni ya. Konsep ni kan, cara A ni ialah kita simpan tapi dia tak buka pun akaun besar. Jadi sekiranya sebenarnya macam ni, setiap orang bila dia menyimpan dia mesti ada goal, ada matlamat, iaitu pada penghujung tempoh dia tu dia mesti ada sekian duit yang dia nak, betul kan? Ada target dia. Okay, so tapi katalah kalau tak kesampaian, sebab kita pun tahu panas bukannya sampai ke petang, kadang-kadang hujan di tengah hari. Kan? Okay, katalah kalau hujan di tengah hari, apa terjadi pada kita? Mungkin kita dah tak boleh nak menyimpan. Jadi bagaimana dengan penghujung tu? Dapat tak amount yang kita target tu? Tak dapat kan? Okay. Tapi kalau kita buat cara B ni, kita buka dulu akaun besar. Kemudian kita mula menyimpan. Jadi kalau apa-apa terjadi, kita dapat akaun besar dan kita dapat juga simpanan tu. Mana lebih untung? Itu cara kita nak present konsep. Okay Nasrul? Okay, good try Nasrul. Terima kasih Nasrul. Ada siapa-siapa lagi yang nak cuba? Alif tak nak cuba ke? You can speak in English. All right. I'll try. Okay. But in English. Wait, give me a sec. Whatever, you can speak in Malay. It's okay. Or you can Manglish also is fine with me. Okay. So you're the prospect, right? Yes. All right. How can I say? All right, thanks for meeting me. It's just a simple concept presentation. I just like to ask, within 10 years or 20 years time, do you think you could achieve 1 million in your bank account, or an amount, any amount? Because sorry. You said not to mention the amount, right? Oh, it's okay. You can ask questions. Yeah, okay. I wish that my target in 20 years time is to have around 100K of saving. Right. But what if one day test us and we can't make it to that day? Okay. How about if I show you, if we put in 100 ringgit to this account, to this very special account, that if anything were to happen to us, we'd get our loved ones will get that amount. Okay. Okay, Alif. I don't know. Is that I've never seen this concept before, so I'm not familiar. Okay, it's okay because this is a first try. Okay, saya faham dia sebab sebab kita tak biasa, betul kan? Okay, sebab saya pun masa mula-mula belajar konsep pun ambil masa yang lama juga untuk saya explain, sebab kita tend to bila kita jumpa prospek kita terus present kepada produk, betul kan? Okay, sebenarnya kalau kita present konsep kita boleh close banyak lagi. Okay, macam tadi saya dengar satu video ni. Video ni cakap pasal income protection, tapi bukan daripada point of view yang ni. Tapi income protection ialah kalau kita sakit, macam mana kita nak survive. Okay,
So bila saya dengar video ni, kemudian ada seorang tu call saya, dia tanya pasal income protect. Lebih kurang pasal hibah dia tanya saya. Dia call saya. Jadi saya pun test lah. So dia cakap dengan saya, dia tak bekerja, dia adalah seorang isteri, tak bekerja, dia ada anak. Dia nak buat cross hibah dia untuk suami, suami buat hibah untuk dia. Lepas tu saya cakap dengan dia, okeylah, pada pandangan saya cakapkan, sebab dia tak bekerja, jadi mungkin kalau kita buat cross hibah ni tak berapa sesuai untuk dia sebab dia tak bekerja. Yang lebih sesuai untuk dia ialah dia kena ingat sekiranya kalau dia sakit, keluarga tu masih pincang daripada daripada segi kewangan, tapi daripada segi servis. Sebab dia menjaga anak, masak, jaga rumah dan sebagainya. Dia kata, betul lah kak? Dia kata, okey. Dan saya tanya soalan, okey, katalah sekiranya lah kan kalau you sakit terlantar, apa option yang you ada? Lepas tu dia diam. Dia kata, saya tak tahulah. Mungkin suami lah kot nak kena jaga saya. Dia kata, okey. Lepas tu saya tanya lagi, okey, kalau suami jaga, macam mana dia nak pergi kerja? Lepas tu dia diam lagi. Okey. Dia tak tahu apa nak jawab. Okey, saya kata, boleh tak kalau saya tunjukkan satu cara, macam mana sekiranya kalau you sakit terlantar, tapi you ada duit yang banyak, you boleh hire orang untuk menjaga you. Okey, contohlah dia kata, betul lah kalau saya sakit, mungkin adik-beradik pun tak nak jaga. Okey, katalah you ada seorang adik ni, gaji dia 2,000 sebulan. You dah ada duit yang banyak. So you gajikan adik ni, you cakap dengan adik you, boleh tak ambil cuti tanpa gaji selama setahun. So 2,000 kali dengan 12, 24,000. Instead of you cuti tanpa gaji, saya yang akan bayar gaji you selama setahun. You nak tak jaga saya? Lepas tu dia cakap, okeylah kak, bagus tu. Akak tolong buatkan quotation. So bila saya cakap macam tu, sebenarnya saya cakap pasal plan apa? Siapa tahu? Siapa boleh agak? Ayah tak boleh buka. Habis tu kenapa ayah tak boleh buka? Siapa boleh agak saya bercakap pasal plan apa? Ada siapa-siapa nak cuba? Harmony. Afiah. Saya bercakap pasal Afiah Care. Sebab tadi saya cakap kalau dia sakit, dia dapat sejumlah wang, jadi wang tu dia boleh gunakan untuk menggajikan orang lain menjaga dia. Dan saya cakap masa tu, suami masih boleh terus pergi kerja mencari duit. Dia kata, baguslah tu kak. Nampak? Itu just konsep melalui phone call saja. So kita kena faham ya, bila kita bercakap pasal income protection, it's just not bila kita mati. Tapi kalau kita survive, tapi kita sakit. Faham ke? Okay, selanjutnya macam mana kita nak kira income protection ni? Kalau kita bercakap pasal critical illness, ialah 5 kali gaji tahunan. So kalau kita nak tahu berapa banyak Afiah Care seseorang tu perlukan protection, ialah 5 kali gaji tahunan dia. So contoh kalau gaji saya 2,000, setahun 24,000 kali dengan 5, jadi saya perlukan berapa? Ada kalkulator tak? Gaji saya 2,000. So kalau dia kata rule of thumb dia untuk dapat 120,000. so kita calculate Afiah Care tu 120,000. Okey, boleh? Okey, so bila kita bercakap pasal income protection ni, apa produk yang kita ada di Etika yang kita boleh promote income protection? Noriah, boleh tak namakan satu produk yang kita boleh promote untuk income protection? Karisma. Karisma, okey. Nanti saya akan cakap ya betul ataupun salah. Okey, Noriah kata Karisma. Okey, Wardah, Linda, produk apa yang kita boleh promote untuk income protection? Harmoni. Okey, Linda kata Harmoni. Okey, Nurhanan, produk apa yang kita boleh promote untuk income protection? Nurhanan ada ke? Ada. Okey, Nurhanan produk apa? Produk apa yang kita boleh promote untuk income protection? Dengar ke soalan dia?
Cikgu dalam chat ada mengatakan Mahabah, ETL, ETL Okey. Udah ada respon sebab saya tak nampak chat. Sorry. Den tolong tengokkan ni Den dekat chat. Ya, ada. Ada ya? Okey. Ada respon daripada ETL ada, Mahabah ada. Okey, betul. So ini adalah produk-produk yang sesuai ya. Harmony, EPTL, Mahabah, Prisma. Puan Nuriah jangan ambil faham ya. Karisma tak boleh tu, bukan tak boleh sebab karisma tak sesuai untuk income protection, dia sesuai untuk benda lain. Okay, so sebab karisma ni protection dia kecil, dia lebih berat kepada saving. Okay, so kalau untuk income protection, untuk protect income, lagi satu sepatutnya saya tambah dekat sini ialah Afiah Care. Okay, so Afiah Care ni adalah salah satu juga produk untuk income protection. Okay, so bila kita fokus pada produk-produk ni, mungkin Harmony ni dia mahal sikit. Tengok bajet orang. Tapi kalau kita pilih EPTL, Mahabah ataupun Prisma ataupun Afiah, dia adalah produk-produk yang sangat-sangat sesuai untuk income protection sebab harga dia sangat-sangat macam mana kita cakap, sangat-sangat affordable. Okay, so dan rider-rider yang kita boleh letak dekat produk-produk yang income protection ni, kita boleh juga tambah rider. Okay, so tambah rider tu ya accidental rider, critical illness rider dan hospital cash benefit. Untuk Afiah tak adalah produk rider ni. Siapa yang pernah claim, okay, siapa yang faham tentang accidental rider di Harmony? Moon, faham tak Moon? Accidental rider? ADD tu ke? Apa yang Moon faham pasal accidental rider? Okey, yang Moon faham, kalau accidental rider tu, sekiranya kita pencarum tu dia terputus tangan ataupun jari, dia dapat 25% daripada dia punya coverage. Okay. Ada lagi nak jawab ke? Tu je? Itulah. Tu je. Okay. Yang apa yang Moon cakap tu betul dan salah. Okay. Accidental rider di Harmony, saya tak buat slide ya, tapi siapa ada pen dengan kertas tolong tulis ya. Okay. Untuk produk Harmony, dia ada dua jenis rider accident. Satu dia panggil ADDB. ADDB. A Australia, D Denmark, B Burma. ADDB. Okey, produk cuma claim untuk kematian atau TPD akibat aksiden sahaja. Yang macam Moon cakap putus-putus jari itu tak boleh claim dekat sini ya. Okay, nanti kemudian kita akan buat detail MI ya. Malam ni kita tak buat. Next session kita akan buat tentang MI. So malam ni saya tak buat dulu. Saya just buat konsep dengan saya bagi power phrase ni. Okay, ada apa-apa nak tanya lagi ke? Cik kaki ni. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Cikgu ada soalan dekat chat. Tolong bacakan. Okey, daripada Tuan Kaha ya. Okey. Soalan dia, itu yang activity rider baru boleh claim kalau putus jari ya? Ya, betul. Betul, betul Wan. Itu Okey, ada lagi siapa nak tanya soalan ke? Puan Norma. Ya. Cikgu Syikir nak cakap dengan Cikgu Norma. Boleh cakaplah Cikgu Syikir. Nak tambah sikit daripada yang tadi penambahkan untuk yang akaun besar tadi. Akaun besar, okey.
Ya, okey. Satu lagi ya. Dia dia. Kalau kita bercakap dengan isteri ataupun orang rumah dia, kita kena juga bagi tahu yang isteri akan dapat wang besar tu, daripada akaun besar tu hanya 1/8 sahaja. Sebab dia akan kira faraid. Itu saja penambahbaikan je lah. Betul. Tetapi kalau dalam etika boleh dapat semua sebab kita kira hibah. Ya, boleh kan? Itu sajalah. Okey, Izwan cakap kat sini kalau nak dapat 1 juta ni syaratnya kena mati dulu Kak. Ya, betul. Tapi kalau kita ambil 1 juta afiah, kita tak perlu mati. Kita perlu sakit dulu. Minta tolong sahabat-sahabat lain yang tidak berkenaan, minta tolong Izwan, kita boleh cakap dengan prospek kan, sekarang ni pun bila time COVID ni, bila katalah majikan reduce gaji kita pun kita dah terasa sangat beratnya. Bayangkan kalau kita tak ada besok, langsung tak ada income. Bagaimanakah perasaan isteri dan siapa tu pula? Minta tolong. Apa ni, host tolong mute semua, tolong mute host. Okey, ada siapa-siapa nak tanya lagi soalan ke? Yang apa-apa pendek duduk tu apa nak duduk pun. Apa lagi tu? Minta tolong. Host boleh mute. Host boleh mute kan? Jangan ada putih. Kucing kau ni. Bukan, dia jangan ada bulu di atas. Aku kau tengok cina-cina. Kalau selagi tak sakit kritikal, kena bayar forever je. Maksudnya Afiah Care ke Sabarudin? Okey, DMJ Sabah. Okey, selagi tak sakit kritikal kena bayar forever je. Afiah Care tu ke? Ya, betul. Betul. Afiah Care ni dia punya benefit ialah dia akan cover 68 jenis penyakit ya. Kita the only product di market yang cover 68 jenis penyakit. Kita cover sekali penyakit mental. Kita kena ingat ya, selalu kita bayangkan penyakit kritikal ni ialah kanser. Ada salah satu sakit dekat situ, dia bengkok tulang belakang. Macam ni lah tulang belakang dia. Yang itu dia tak akan mati terus ya. Dia akan hidup tapi dia akan sakit lah. Jadi katalah kalau dia dapat pampasan tu akan sangat-sangat membantu dia untuk mengharungi hari-hari dia yang penuh dengan kesakitan tu. Tolong explain pasal WOC, memang tak boleh attach dengan medical card ke? Ni IGG Mahani. Ya betul Mahani, sekiranya kita ambil produk wakalah, kita letaklah rider kita medical card, kita tak boleh letak juga rider WOC sebab kalau kita letak rider WOC, bila WOC tu on, dia akan terminatekan medical card kita. So kalau kita nak letak juga WOC tu, kita kena letak dekat product investment link. Okey kan Mahni, faham ke? Okey, dia kata faham. Okey, ada soalan lagi ke? Okey, saya rasa tu saja kot sharing saya, dah tak ada apa. Tak ada mandi harganya untuk. Okey, so saya serahkan balik. Ya. Cikgu ada tadi dalam chat ada mengatakan nak permintaan tadi pada Sabah tadi nak test untuk presentation. Test untuk apa? Buat presentation BMJ Sabah. Oh dia nak try buat role play ke? Boleh? Ya betul. Okey, Sabah ni lelaki ke perempuan? Sabaria bukan Sabarudin. Sabaria. Apa dapat aja? Dia tulis Sabah. Ini pun Sabah juga. Okey, so Sabaria, boleh saya jadi konon saya lelaki lah pula. Ya. Sebelum tu tak tolong kuliah Abdul M ni siapa ni? Dia tak mute.
Abdul M siapa ya Abdul M? Tak ada ambil minyak-minyak apa semua tu kan kalau tak boleh semua nak. Oi, Aku dah lah dapur nu mata-mata. apa nama hal lagi bini mau keluar ni? Hei, hal lagi rambu semua apa kita? Cuba mute sikit. Mute lah dalam cerita dalam kelambu tu. Oi. Hei, berat. J, tolong J. Okey, Sabah dah ready ke? Okey, dah mute dah. So, okey, Sabah boleh mula sekarang, Sabah. Mana Sabah? Sekarang ni dah tak ada slide. Boleh nak cakap perlu tunjuk muka. Sabah. Mana Sabah? Sabah. Sabah di Sabah. Apa dah hilang siapa Nomah? Janganlah, dah tak ada lah. Bukan, kawan-kawan dia mengenakan dia ni. Orang ni dia pas, orang ni pas dengan orang ni. Kena jujur. Nak tanya soalan kena jujur. Mana boleh kena kawan. Okey, saya cuma nak ingatkan pada semua ya, jangan lupa pay setter challenge. Rugi kita tak kejar sebab pay setter challenge tu kena kena fokus lah. Minimum 20,000 kita close untuk bulan ni 20,000 AFYC kita dapat RM1,000. So kalau kita betul-betul track dan kalau kita kod 12K ke ataupun 4C kod masing-masing punya ni kita boleh dapat lagi banyak duit dia sebenarnya. Daripada kontes-kontes etika ni, sedangkan etika dah nak bagi duit, tolonglah habiskan duit etika. Jangan biarkan etika simpan duit tu. Sebab tu nanti kita tak dapat balik. Rugi. Kita jadi ejen ni kita kena korek habis-habis duit etika ni. Dia nak bagi RM10,000, ambil RM10,000. Dia nak bagi RM3,000, ambil RM3,000. So tolong fokus. Saya harap sangat-sangat ramai daripada CR7 ni yang nama dia akan naik untuk Pay Setter Challenge. Boleh ya? Boleh? Boleh. Boleh. That's the spirit. Okay, saya serahkan balik kepada Sabarudin. Cikgu ada lagi soalan kat sana? Okay, Ada soalan cikgu, ada soalan. Cikgu, polisi yang dah approve kalau buang WOC, apa implikasi dia? Buang je lah. Tak ada apa-apa implikasi. Buang boleh bila-bila saja. Kalau nak add, kena tunggu anniversary date. Jawab ya soalannya. Mahni, kalau dah polisi tu dah enforce, ambil borang perubahan, tulis kat situ nak delete rider WOC, hantar pakai revamp EPP. Dalam masa 2-3 hari dia dah buat dia dah okey dah. Jangan risau. Okey Mahni? Ni mesti sampai tak tidur malam ni ya fikir pasal WOC ni. Jangan risau Mahni. Tu tengok ya betul dia tak tidur malam. So ini adalah ciri-ciri ejen yang baik ya, dia sampai tak tidur malam sebab dia fikir pasal klien dia. Bagus, teruskan macam tu. Okay, seorang ejen yang baik dia memang macam tu. Dia tak boleh tidur malam fikirkan klien. Okay, so saya serahkan balik kepada Cik Sabarudin. Okay, terima kasih. Sabar. Sabarudin. Saya. Nanti kalau siapa-siapa nak, nanti saya boleh cover pasal rider air tu dekat Harmoni dengan dekat EPTL. Boleh nanti saya next session. So nanti tunggu next session saya akan buat technical sikit. Macam mana nak kira MC, macam mana nak kira kemasukan ward. Okay. Based on contract. Okay. Boleh ya? Boleh. Okay. Cikgu nak tanya satu boleh tak? Okay, boleh tanya. Siapa tu? Nuria. Ya. Kalau kita dah delete any rider kan? Lepas tu nanti ubat dia punya payment tu dia decrease ke tidak? Decrease lah. Decrease ya? Kalau EPTL mungkin tak decrease lah sebab dia unit deducting rider. Tapi kalau wakalah insyaAllah decrease. Okay. Thank you. Okay. Okay, sabar tu saja. Terima kasih. Apa-apa kekurangan saya minta maaf sangat-sangat. Kalau ada apa yang saya share ni boleh you all guna, terus gunakan esok, jangan tunggu setahun. Okay, sebab nanti ilmu tu jadi tak manfaat kan. Okay, terus apply. Besok terus call kawan. Sekejap ya aku nak run script dengan kau. Kalau kau dengan ni kau rasa power ke tak? Okay, try ya. Boleh ya?
Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Norma kita. Okey, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Cikgu Norma kita nampak simple ya, tapi ada sesuatu yang baru belajar, ilmu yang baru tak belajar hari ni, malam ni? Ya. Itulah kebaikannya, itulah manfaatnya bila kita sama-sama hadir kepada dalam sesi kelas ilmu kita pada malam ini. Mungkin insya-Allah sedikit yang disampaikan kita dapat dan kita amalkan, insya-Allah dia akan mendatangkan satu keputusan dan insya-Allah akan close case. Din, kalau dia orang nak slide nanti beritahu ya, nanti boleh bagi. Skrip tadi? Slide tadi tu ya. Boleh share pada leader boleh share. Ya, nanti saya share. Okey, insya-Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan tu memberi manfaat kepada kita dan kepada masyarakat semua. Okey? Saya rasa sebelum berakhir kita ambil gambar dulu. Kita ambil gambar dulu. Ada video ya? On semua video ya. Siapa yang ambil gambar ni?